Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaza Azlin bersama dengan ahli kumpulan. Sebagai kumpulan 1, kita ada saudara Muhammad Nabil, saudari Anis Syahira, saudari Nur Risma dan juga saudari Mastura. Semua hadir di sini. Dan kami telah sebulat suara untuk memilih modul inovasi yang terbaik, iaitu daripada saya sendiri untuk subjek Bahasa Melayu daripada tingkatan 5. Kita akan lihat sebentar lagi lah bagaimana modul inovasi yang diketengahkan. Okey, seterusnya. Baik, RPH ini dibangunkan berdasarkan tajuk ragam ayat bertemakan sintaksis dan masa yang diperuntukkan ialah selama 1 jam. Kemahiran fokus di sini untuk murid menulis dan menukar ragam ayat dengan betul. Pada akhir proses PDPC, murid akan dapat membaca dan juga memahami ciri ragam ayat, juga menulis ragam ayat dengan betul mengikut konteks dan juga kehendak soalan. Dan kita dapat lihat di sini standard kandungan dan pembelajarannya diambil daripada SKP tingkatan 5 dalam subjek Bahasa Melayu. Okey, seterusnya untuk bahan bantu mengajar yang saya ketengahkan di sini ialah berkenaan dengan paparan slide yang digunakan dalam Canva. Kemudiannya kita ada model rumah ragam ayat ataupun nama samarannya rumah singgah, lebih senang untuk diingat. Dan kita ada juga cabutan kad soalan di mana di situ guru akan masukkanlah pembelajaran abad ke-21 yang kita tekankan di situ, dan pada akhir proses PDPC juga akan diberikan lembaran latihan ataupun lembaran kerja. Pengetahuan sedia ada murid di sini. Murid mesti tahu dahulu tentang ayat susunan biasa dan susunan songsang, dan di sinilah kebat murid akan teruji di mana mereka perlu untuk menganalisis ayat dalam konteks penukaran ayat. Kita nampak sedikit gambarannya di situ. Baik, sebelum guru memulakan pengenalan kepada topik, guru akan memastikanlah dahulu murid-murid semua bersedia. Apa khabar semua murid-murid? Sihat ke? Sihat, cikgu. Semua dah makan ya. Pastikan perut kenyang dulu baru senang kita nak belajar ya. Makan cikgu. Tadi makan sedap cikgu. Itu dia. Jadi dah kenyang, kita pun nak belajar pun selesa. Jadi apabila guru telah pun mengambil kehadiran para pelajar, memastikan tiada pelajar yang tercicir, keadaan kelas pun selesa, guru akan memulakan dengan set induksi. Di sinilah guru akan memperkenalkan dahulu tajuk ragam ayat dengan mengajukan soalan kepada murid. Di sini siapa yang pernah dengar tentang ragam ayat sebelum ini? Ada siapa yang pernah dengar? Saya. Anis pernah dengar? Nah, cikgu. Terdapat 2 jenis ragam ayat, iaitu kita ada ayat apa? Pasif Dan juga aktif. Jadi catatan untuk nilai murni, kita nak bangunkan keyakinan kepada murid-murid dan bertanya jika tidak tahu, dan murid juga di sini akan berkomunikasilah dengan guru dan mereka akan mendengar dan juga mengumpul maklumat. Seterusnya kita akan pergi kepada langkah yang pertama. Di sini guru mengambil masa 14 minit. Di sinilah guru akan memaparkan satu tayangan slide. Slide di sini berkenaan dengan konteks penukaran ayat. Semua boleh nampak ya? Boleh, di situ. Bagus. Di situ digariskan 3 jenis ayat. Di sini penting untuk guru paparkan sebab ini adalah soalan sebenar SPM yang murid akan cuba menjawablah dengan betul dan dengan tepat. Guru akan menerangkan ciri-ciri ragam ayat supaya murid boleh faham. Dan di sini objektif 1 tadi, guru cuba memastikan murid boleh capai lah. Di sini kita ada subjek, kemudian kata kerja dengan kehadiran awalan men yang menunjukkan itu ialah ayat aktif dan juga predikat. Begitu juga dengan ayat kedua dan ketiga. Di sinilah ciri-ciri akan diterangkan oleh guru untuk memastikan murid-murid lebih faham. Ini pun sama juga ayat pasif ke aktif, konteks yang dimaksudkan tadi. Dan kadang-kadang bila murid melihat ayat yang panjang-panjang begini untuk tukar kepada ayat aktif, mereka jadi keliru. Mata pun dah juling kan semua. Sebab tu kita akan tengok nanti
modul yang cuba diketengahkan tadi, inilah dia peranan rumah ragam ayat di sini untuk membantu murid-murid yang sedang dalam kekeliruan dalam konteks penukaran ayat. Okey, guru cuba membangunkan keyakinan dan ketelitian di sini supaya murid dapat menyusun idea, menganalisis dan menyusun mengikut keutamaan. Okey, kemudian seterusnya kita akan pergi kepada modul inovasi yang cuba diketengahkan. Inilah yang dikatakan tadi konsep rumah ragam ayat. Okey, kita lihat di situ ada dua pembahagian. Kita ada ayat aktif di atas dan juga ayat pasif. Dan tangga di situ, okey, saya cuba simbolikkan ia sebagai konteks penukaran ayat. Okey, di mana kita lihat di sini ayat aktif. Apabila pelajar hendak tukar kepada ayat aktif, inilah peraturan yang mereka perlu bawa. Okey, semua boleh nampak? Boleh cikgu. Boleh ikut ya. Dan begitu juga dengan ayat aktif, hendak pergi ke ayat pasif, ini peraturan yang mereka perlu bawa sekali supaya tiada sebarang kekeliruan. Okey, seterusnya kita tengok. Baik. Di sini terdapat cabutan kad soalan di bahagian bumbung di sini. Inilah yang dimaksudkan oleh guru tadi, di mana guru akan cuba menerapkan aktiviti PAK21 iaitu fan and pick. Kita akan lihat selepas ini. Dan cabutan kad soalan ini akan dicabut oleh sesiapa sahaja murid yang ingin mencuba. Misalnya untuk kad yang berwarna oranye ini, murid dapat kenal pasti ini sebagai ayat apa. Mungkin Nabil hendak mencuba. Ini sebagai ayat apa? Kad yang berwarna oranye ni. Ayat aktif, cikgu. Ayat aktif. Anis nak cuba? Saya nak jawab cikgu. Ini ayat boleh. pasif. Ya, ayat pasif. Bukan ayat aktif ya, Nabil. Jadi, guru tadi dah terangkan macam mana kita nak memastikan ini ayat aktif ataupun pasif. Kita tengok di sini. Sedang kami jalankan. Ini menunjukkan ia berbentuk pasif. Untuk kad yang berwarna kuning, ini ayat apa? Siapa yang nak cuba? Ada cikgu. Ya. Ayat aktif. Ayat aktif sebab di sini ada kata kerjanya telah menyusun. Ini menunjukkan dia dalam keadaan aktif. Bagus. Seterusnya kad berwarna hijau ini. Saya rasa ayat aktif, cikgu. Ayat aktif sebab saya telah mencapai. Jadi dia punya kata kerja dengan imbuhan awalan men. Dan yang terakhir, mungkin Nabil nak tepus balik kesalahan tadi. Tebus. Nabil nak cuba? Ayat kita lihat pasif. kata kerjanya. Ya, ayat pasif. Sebab kata kerjanya di sini dapat dinikmati. T di sini ialah kata kerja berbentuk pasif. Di sini kita dapat lihat progres murid-murid terhadap ciri-ciri ragam ayat yang telah diterangkan oleh guru sebentar tadi. Sekarang kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Di sinilah guru akan memasukkan aktiviti PAK21 iaitu fan and pick. Guru akan menunjukkan kad seperti ini, bahagian depan kad, dan murid-murid akan memilih kad tersebutlah. Di sini untuk bahagian belakang kad. Misalnya, murid dikehendaki untuk mencabut kad dan mendapatlah soalan. Namun begitu, tindakan mereka itu sebenarnya mengundang bahaya. Nabil telah mencabut kad tadi kan? Contohnya seperti ini. Inilah ayat yang terpapar dalam kad tersebut. Jadi, apakah jenis ragam ayat ini? Siapa hendak mencuba? Saya cikgu. Ya. Cikgu, bukan ke ayat ni jenis ragam ayat aktif? Ragam ayat aktif? Kenapa Anis berkata begitu? Sebab kita lihat bahawa perkataan mengundangkan menunjukkan kata aktif. Mengundang, betul. Jadi di sini cikgu dah berjaya timbulkan keyakinan kepada murid untuk memastikan ayat ini ialah ayat aktif. Macam mana kita nak tukarkan dia kepada pasif? Tanpa melihat ini dahulu, peraturan ni.
Siapa nak cuba? Boleh saya cuba cikgu? Ya, cuba. Okey, baik. Namun begitu, sebenarnya tindakan mereka itu mengundang bahaya. Betul ke cikgu? Okey, Nabil masih menggunakan kata kerja mengundang di situ. Okey, maksudnya belum bertukar kepada pasif. Okey, salah. Siapa lagi nak cuba? Saya. Ya, cuba. Namun begitu, sebenarnya sangat bahaya tindakan itu oleh mereka. Sangat bahaya tindakan itu oleh mereka. Tidak tepat. Ada lagi yang nak mencuba? Atau kita terus nak pergi kepada macam mana kita nak gunakan peraturan ni? Kita nak Boleh, teruskan cikgu. kepada peraturan? Okey, kalau kita tengok di sini, inilah dia punya peranan untuk membantu murid-murid yang keliru tadi. Okey, jadi apabila murid dah tahu ini ayat aktif, okey, murid perlu tengok di atas ni kan? Jadi pertama, cari kata kerja. Okey, mana kata kerjanya tadi? Mengundang, Mengundang. cikgu. Mengundang. Okey, yang kedua, mulakan dengan kata selepas kata kerja. Okey, mana kata selepas kata kerja? Bahaya. Bahaya. Jadi, kita dah tahu subjek dia orang pertama, kedua atau ketiga. Betul tak? Betul. Betul. Jadi, tindakan mereka itu, ini ialah subjek orang Tiga. ketiga. Jadi, kita boleh gunakan oleh dengan D. Jadi, dia akan bermula dengan namun begitu. Oleh. Bahaya Bahaya. telah diundang oleh tindakan mereka itu. Ya. Bagus. Okey, namun begitu bahaya sebenarnya diundang oleh tindakan mereka itu. Okey, macam mana semua boleh faham tak peraturan yang cikgu cuba bangunkan di sini untuk membantu anda semua? Boleh. Boleh. Begitu juga kalau awak semua jumpa ayat pasif, awak kena guna peraturan yang sebegini. Okey? Boleh semua ya? Jadi di sini Boleh. secara tidak langsung, guru menggunakan aktiviti PAK21, Fan and Pick dan juga Rally Robin di sini pun boleh diterapkan, di mana ada juga perbincangan sesama murid-murid. Kemudian mereka memberi jawapan kepada guru. Selepas selesai semua aktiviti berdasarkan modul inovasi ini, guru akan memberikan satu lembaran kerja kepada murid-murid untuk memastikan yang mereka betul-betul faham tentang aktiviti yang telah dijalankan tadi. Dan terdapat yang paling penting nota sampingan di sini supaya murid boleh terapkan semula rumah ragam ayat tadi dalam bentuk peta dakap. Ataupun brace map di sini. Okey, boleh? Boleh. Jadi nanti kalau murid-murid dah balik rumah, boleh ulang kaji menggunakan nota sampingan dalam bentuk peta dakap tadi. Okey, sebagai penutup, ini yang dimaksudkan tadi, guru menerangkan semula peraturan dalam rumah ragam ayat tadi ke dalam bentuk peta dakap. Okey, guru tulis di papan hitam dan murid juga akan menyalin dan membuat mereka punya latihan pengukuhan. Jadi sebelum kelas berakhir, guru akan memastikan yang murid-murid ni betul-betul faham tentang apa yang mereka pelajari pada masa tersebut lah. Jadi semua macam mana, boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Ada apa-apa pendapat atau cadangan penambahbaikan yang saya boleh lakukan di sini untuk murid-murid berkongsi? Saya. Pada pendapat ya. saya, modul inovasi yang ditekankan oleh cikgu seperti rumah ragam ayat atau rumah singgah ini memberi kemudahan kepada kami untuk membezakan antara pasif dan aktif apabila berlaku penukaran. Okey, baik. Saya harap semuanya dapat membantulah murid-murid dan nanti apabila murid-murid menduduki SPM, semuanya dapat menjawab dengan lancar dan baiklah. Okey? Cikgu. Okay, cikgu. Alright. Okey, kita sudah pun sampai ke penghujung kelas. Dan okey, sebagai penutup, inilah dia tadi modul inovasi yang cuba untuk diketengahkan oleh guru dalam membantu menyelesaikan masalah murid-murid yang menghadapi kekeliruan apabila mereka hendak menukarkan ayat aktif kepada pasif ataupun ayat pasif kepada
aktif. Semoga ianya dapat membantu murid-murid dan juga memudahkan penilaian guru terhadap murid-murid. Sampai di sini sajalah pembentangan dalam kumpulan 1 terhadap modul inovasi konsep rumah ragam ayat. Jadi terima kasih.